Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Rosmalira binti Muhammad Idris. Nombor matrik 194282. Okay, hari ini saya ingin membentangkan tugasan yang bertajuk Hunting for Weeds. Okay, rumpai ni ialah merupakan tanaman yang tidak perlu ditanam atau tidak perlu disemai. Tanaman juga tidak ada harga dari segi kepentingan ekonomi. Rumpai juga merupakan tanaman yang bersaing untuk dapatkan cahaya, air dan juga nutrien. Okay, rumpai terbahagi pada 3 bahagian. Yang pertama adalah rumput, yang ketiga adalah rosiga, yang kedua adalah rosiga, yang ketiga adalah daun lebar. Okay, seterusnya kita pergi pada bahagian pertama iaitu rumput. Rumput adalah merupakan monocotyledon. Ia membiak melalui biji benih. Rumput juga adalah merupakan makanan utama untuk ternakan ruminen, dan rumput juga mempunyai daun yang berbentuk tirus dan memanjang. Seterusnya, ini adalah merupakan rumput yang terdapat di persekitaran rumah saya yang dinamakan adalah rumput lalang. Dari segi morfologi dia, dia mempunyai akar yang serabut, batang yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3 meter, daun yang berbentuk linear dan lebar 10 cm. Dari segi bunga, putih berbulu kapas, 2 cm lebar dan 30 cm. Benih dia melalui pembiakan melalui biji benih dan rhizom akar. Melalui habitat dia, ia tumbuh dan membiak di kawasan terbuka seperti di padang. Seterusnya, ini adalah daun lebar. Ini adalah contoh-contoh gambar daun lebar. Daun lebar adalah tumbuhan yang rendah, tumbuh secara berimbun, secara tegak atau menjalar. Daun lebar juga mempunyai bunga yang mempersonakan dengan berbunga tunggal atau secara gugusan bunga. Dan daun lebar juga dengan urat utama serta urat kecil yang bercabang pada daun. Ini adalah contoh rumput daun lebar yang terdapat di persekitar rumah saya yang dinamakan adalah rumput balam ataupun bondotan. Dari segi morfologi dia iaitu dari segi akar adalah sistem akar tunjang berserabut lembut. Dari segi batang ia bercabang lembut sedikit aromatik dan ia tumbuh sehingga ketinggian kira-kira 1.0 meter. Manakala daun dia berbentuk telur dengan hujung luas di pangkat. Bunga dia berwarna ungu, biru, merah jambu atau putih kurang dari 6 mm. Benih dia adalah berwarna coklat. Melalui habitat dia, ia tumbuh dan membiak di kawasan lembap dan kawasan berpasir. Contohnya adalah ladang kelapa, getah kelapa sawit. Seterusnya, yang terakhir adalah rosiga. Rosiga ni berasal daripada propernya dan dinamakan dengan family iaitu Cyperaceae. Rosiga ni adalah seakar-akar rumput. Dia membiak melalui vegetatif, umum dan biji. Rosiga juga mempunyai batang yang berbentuk segitiga, tidak diselaputi daun, salut serta ligul. Ini adalah contoh-contoh. Ini adalah contoh gambar rumpai butang, namanya rumpai butang yang terdapat di sekitar rumah saya. Dari segi morfologi tumbuhan dia adalah akar serabut, batang dia tumbuh sehingga 20 cm, daun di dekat pangkalnya, daun pada pangkal batang berjumlah 2 hingga 4 helai, berbangun baris panjang yang menyepit berhujung runcing dengan panjang 3 cm hingga 10, lebar dia 1.3 hingga 4, berwarna hijau tua. Bunga dari taman ini berbentuk bundar memanjang dengan warna hijau muda dengan ukuran 4 hingga 8. Dari segi habitat dia, ia tumbuh di kawasan yang berair, tanah lapang, sawah padi dan di tepi jalan dan terutamanya di ladang kelapa sawit. Dan rumpai ini boleh dimakan oleh ternakan.
Ini adalah contoh kedua bagi sprucea. Rumput sirat itu nama biasanya adalah rumput kuning ataupun rumput segitiga. Dari segi morfologi tumbuhan dia, melalui akar dia adalah akar serabut dan berserak dengan ubi. Batang ia boleh tumbuh sehingga 30 cm. Daun berwarna hijau kelabu dengan bentuk linear. Bunga sisik bunga berwarna krim berkilat. Benih dia bersaiz 2 mm berwarna coklat muda. Melalui habitat dia, ia tumbuh di kawasan yang terbiar, tanah lapang, padang rumput, di pinggir hutan dan tepi jalan, terutama di ladang kelapa sawit. Dari segi catatan juga boleh dimakan oleh ternakan. Ini adalah faktor yang menggalakkan pertumbuhan rumpai di kawasan pertanian. Yang pertama adalah tanaman secara homogen, iaitu rumpai akan menggunakan nutrien yang tidak digunakan oleh tanaman tersebut. Yang kedua adalah tanaman biasa ditanam dalam bentuk barisan. Jadi ianya memberi ruang kepada rumpai untuk tumbuh di kawasan yang kosong. Yang ketiga adalah pemberian baja berlebihan sehingga boleh merangsang biji-biji rumpai untuk bercambah. Langkah-langkah mengatasi pertumbuhan rumpai yang ada 4 kaedah dia adalah kaedah pertama, kaedah mekanikal, kaedah fizikal, kaedah biologi, kaedah kimia. Kaedah mekanikal ni adalah kaedah untuk kita kawal perosak dengan menggunakan alatan ataupun tenaga kerja secara manual. Contohnya adalah kita nak musnahkan perosak tu, kita menggunakan tangan, pemasangan perangkap, penggunaan alat penyeduk. Itu contoh dia. Jadi kalau untuk kawalan fizikal, dia melibatkan penggunaan halangan fizikal seperti haba, suhu, cuaca, air, api, tenaga, iradiasi dan bunyi yang mampu membunuh dan menyahkan perosak daripada minyak tanaman. Yang ketiga adalah kaedah biologi, yang di mana dia ditakdirkan sebagai pembasmi perosak yang menggunakan musuh semula jadi seperti parasit, pemangsa dan patogen secara sengaja dan untuk mengurangkan populasi perosak. Dan yang terakhir adalah kaedah kimia. Kaedah kimia ni adalah merupakan kawalan secara kimia yang melibatkan penggunaan pelbagai bahan kimia bersifat toksik yang boleh menyebabkan kematian atau memberi kesan seperti pertumbuhan dan boleh mengganggukan metabolik terhadap perosak. Dan yang last sekali, ini adalah rujukan untuk bagi tugasan ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.